Hai, selamat pagi dan salam sejahtera. Puan Nur Izzati dan rakan-rakan yang saya dikasihi sekalian. Hari ini kami akan membuat satu ulasan terhadap isu budi bahasa yang berlaku di Malaysia. Saya Augustine Robert. Selamat sejahtera Puan, saya Mivitra. Selamat sejahtera Puan, nama saya Siva Shankari. Selamat sejahtera Puan, nama saya N. Priscilla Nambua Lawrence. Okey, budi bahasa. Apa arti budi bahasa? Definisi dan pengertian budi bahasa. Budi bahasa merujukkan kepada tutur kata, kelakuan, sopan santun dan tata tertib, akal kebijaksanaan dan perbuatan kebijakan tercantum dalam kata-kata mulia. Dengan kata lain, setiap gerak laku, tutur kata, tata hidup, pemikiran dan perasaan baik terhadap orang lain. Selain itu juga, budi bahasa juga merupakan satu sifat atau perbuatan yang merujuk kepada perbuatan yang menyenangkan hati orang lain. Maka secara khususnya, budi bahasa merupakan satu elemen wajib bagi setiap individu yang melahir sebagai insan yang sempurna dari mata masyarakat. Selain itu, latar belakang isu. Yang pertama, Kuala Lumpur berada pada kedudukan ke-34 daripada 36 bandaraya dunia dalam senarai bandaraya paling kurang berbudi bahasa. Yang kedua, barisan hadapan kerajaan kini merupakan mereka yang paling selalu dikritik kerana kurangnya santun dalam berbicara dan tiada senyuman mesra dari bibir mereka. Yang ketiga, bahasa yang digunakan hanyalah salah satu daripada kesalahannya. Di media sosial juga, fitnah dan tuduhan disebarkan secara meluas tanpa usul periksa. Lihat sahaja kes baru penyebaran berita yang mendakwa seorang pemain bola sepak dikatakan meninggal dunia akibat serangan jantung. Sejauh mana rakyat Malaysia mengamalkan budi bahasa? Okey, contohnya menghormati orang yang lebih tua, membantu orang kurang upaya melintas jalan, memberi layanan yang baik di sektor perkhidmatan, beratur ketika menaiki kenderaan awam. Rakyat Malaysia telah lama terkenal dengan amalan berbudi bahasa, tetapi kelamaan budaya ini kian meluntur kerana arus kemodenan. Jika kita lihat remaja-remaja sekarang khususnya, kurangnya amalan berbudi bahasa dalam diri mereka. Oleh itu, kerajaan Malaysia mengambil inisiatif untuk memulakan semula amalan berbudi bahasa dalam kalangan masyarakat dan remaja khususnya. Oleh itu, di sini ingin dibuktikan sejauh mana rakyat Malaysia mengamalkan budi bahasa. Bukan itu saja, perbandingan amalan berbudi bahasa masyarakat zaman sekarang dan zaman dahulu. Mungkin banyak di antara kita mendengar cerita daripada atuk dan nenek kita bagaimana mereka berinteraksi dengan orang yang lebih tua. Jikalau masyarakat dulu sangat berbudi bahasa dan baik tutur katanya terhadap orang yang lebih tua, tetapi zaman sekarang ada sahaja anak-anak yang berani melontarkan kata-kata yang kurang sopan. Filem-filem Melayu klasik dahulu banyak menerapkan nilai-nilai berbudi bahasa. Sebagai contoh, anak-anak membungkukkan sedikit badan apabila berjalan di hadapan orang tuan. Bersalaman dengan tetamu yang hadir, membuatkan air untuk tetamu dan bertanyakan khabar. Namun di dalam filem-filem atau drama zaman sekarang, amat jarang dapat kita lihat perlakuan seperti yang terdapat dalam filem-filem klasik. Tambahan pula, baru-baru ini negara dikejutkan dengan berita tentang seorang pelajar menengking dan mengherdik gurunya di dalam kelas. Perkara ini jelas menunjukkan bahawa masyarakat kini amat tidak menerapkan amalan berbudi bahasa dalam kehidupan seharian. 15 tahun yang lalu, amat jarang sekali kita dapat dengar tentang tindakan kasar pelajar terhadap gurunya. Peredaran masa dan zaman dapat merubah pelbagai macam perkara. Di sini juga ada beberapa sikap yang tidak berbudi bahasa yang sering kita lihat. Mari kita lihat gambar-gambar contoh. Gambar pertama, gambar
pertama dan kedua, iaitu menunjukkan perkataan tidak elok ketika bercakap, mencarut. Lain itu juga, tidak beratur mengikut giliran. Ini adalah contoh gambar. Ketiga ialah membuang sampah merata-rata tempat. Dan merokok di tempat awam. Contohnya di perhentian bas dan di tempat kedai makanan. Dan juga tidak menghormati orang tua. Contohnya tendang kepala bapa, anak pukul ibu sebab duit. Seterusnya, sebab-sebab mengapa masyarakat sekarang tidak mengamalkan budi bahasa. Dari segi ibu bapa, contohnya kurang memainkan peranan dalam mendidik anak-anak mengenai budi bahasa. Yang kedua, terlalu sibuk dengan kerjaya. Yang ketiga, terlalu mengharapkan guru atau pendidik di sekolah mendidik anak-anak. Yang keempat, tidak menekankan aspek budi bahasa dalam diri anak. Selain itu, kemajuan teknologi. Yang pertama, budaya luar yang mudah diikuti. Yang kedua, memberi pengaruh yang kurang baik. Yang ketiga, budaya luar tidak mementingkan budaya budi bahasa. Yang keempat, remaja terpengaruh dengan budaya luar seperti punk, gotik dan sebagainya. Di samping itu, diri sendiri remaja atau masyarakat yang pertama menganggap tidak penting, kolot dan memalukan, bangga dengan status anak orang berada. Yang ketiga, lebih bangga dengan budaya luar berbanding budaya sendiri. Kurang didik agama, kurang perpaduan negara. Seterusnya, dari segi sekolah. Yang pertama, kempen di sekolah kurang berkesan. Yang kedua, guru-guru yang kurang menekankan aspek berbudi bahasa dan lebih mengutamakan aspek peperiksaan. Yang ketiga, terlalu bergantung terhadap kerajaan. Seterusnya dari segi kerajaan. Yang pertama, tidak mementingkan budi bahasa, terutamanya kaki tangan awam. Yang kedua, tidak boleh dijadikan contoh kepada rakyat. Yang ketiga, kempen yang dijalankan banyak tidak berkesan. Agustin, buka mic. Sorry. Kesan baik mengamalkan dan kesan buruk tidak mengamalkan amalan berbudi bahasa. Kesan baik untuk diri. Diberi petunjuk di dunia dengan ucapkan kata-kata yang baik. Selain itu, sikap yang kasar dan kesar hati akan menyebabkan orang akan menjauhkan diri dari kita. Dan mengamalkan amalan berbudi bahasa akan mencerminkan kepribadian seseorang. Untuk kedua, masyarakat. Mendapat layanan yang baik dari masyarakat. Kedua, melahirkan masyarakat yang baik, bertanggungjawab dan penuh amanah. Dan melahirkan rasa hormat antara satu sama lain. Kesan baik untuk negara. Menjadi khazanah yang boleh diwarisi, mengeratkan hubungan silaturahim serta menyebarkan lagi semangat muhibah dan melahirkan bangsa yang panjang menyayang. Okey, manakala kesan buruk untuk diri ialah kurangnya kesedaran sivik terhadap harta benda awam, dipandang sorong oleh masyarakat, tidak dipercayai oleh orang sekeliling. Kesan buruk untuk masyarakat ialah keruntuhan akhlak dalam kalangan masyarakat. Wujudnya jurang antara golongan tua dengan golongan muda. Berlakunya perbalahan antara masyarakat. Kesan buruk untuk negara ialah pembangunan negara akan terbantut kerana tiada persefahaman antara masyarakat. Meningkatkan kes jenayah dalam negara. Pandangan sorong daripada masyarakat luar. Akhir sekali, kesimpulan. Kesimpulan yang dapat dirumuskan ialah orang yang banyak menabur budi bahasa hendaklah diteladani
dan diambil iktibar kepada generasi muda yang bakal memimpin negara kelak. Bak kata pepatah, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Oleh itu, jelaslah bahawa orang pada zaman dahulu menyifatkan budi yang baik akan dikenang untuk selama-lamanya. Orang-orang yang berbudi bahasa akan dikenang dan menjadi pedoman kepada masyarakat setempat. Budi baik seseorang juga akan diberi ganjaran pada akhirat kelak. Kita sebagai masyarakat Malaysia hendaklah sentiasa berbudi bahasa supaya dipandang mulia kepada negara lain, khususnya. Sekarang kita akan tunjuk satu video, dipersilakan semua orang tengok video tersebut. Terima kasih. Boleh dengar tak? Boleh dengar. Ibu bapa dan kaum keluarga, saudara terdekat, jiran tetangga, sayang menyayangi, bertegur sapa, ketulusan ikatan sepanjang usia. Para guru, rakan sekolah, turut warnai kehidupan kita. Ilmu ditimba, pengalaman bertambah, pergaulan sehat pribadi ceria. Bangsa Malaysia berhemat tinggi, ramah dan mesra, elok berkerti, yang tiada dibantu, yang lemah dilindungi, bertimbang rasa hormat menghormati. Kita berkhidmat jujur dan ikhlas, mencurah bakti tak minta dibalas. Harapan rakyat satu amanah, budi bahasa budaya kita, budi bahasa budaya kita, budi bahasa budaya kita. Sekian, Itu terima saja kasih. daripada kami. Sekian, terima kasih. Terima kasih.